Sungai Rajang menjanjikan pemandangan yang luar biasa di wilayah tengah negeri Sarawak. Merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. Rajang mengalir sejauh 563 km dari Banjaran Iran di tengah-tengah Kepulauan Borneo sehingga ke Laut Cina Selatan. Kaya dengan ekosistem, Sungai Rajang bersaing dengan arus pemodenan untuk kekal signifikan dan terus relevan menongkah pembangunan setempat. Dari hulu sungai yang deras hingga ke muara terbentang luas, Sungai Rajang melalui beberapa daerah, perkampungan, serta bandaraya. Setia memberi khidmat bakti kepada penduduk di sekitarnya. Ikuti perjalanan mendalami sejarah, meneroka ekonomi, menekuni sosial, mengeksplorasi budaya, menjelajah ekosistem, serta menghubung warisan dalam pengembaraan dan perjalanan menghilir Rajang. Tanjung Manis merupakan destinasi terakhir menghilir Rajang yang terletak di kawasan muara Sungai Rajang. Menjadi pintu masuk utama ke Sungai Rajang, kawasan perairan di Tanjung Manis sering dihiasi dengan kelibat bot laju yang masih aktif menghubungkan penduduk di kawasan sekitar. Dalam episod terakhir Menghilir Rajang kali ini, kita akan menyingkap kepelbagaian fungsi bot laju dalam menjadi nadi penggerak Sungai Rajang. Haji Rashid bin Ani merupakan salah seorang pesara yang pernah bertugas sebagai pilot sungai, amat memahami selok-belok kawasan perairan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid bin Ani. Pada saya bekerja tahun 1965. Daripada situlah saya mulai bekerja selama-lamanya daripada Kelasi, Jemudi, kemudian naik-naik jadi Serang. Serang kata bahasa orang kita sini Serang itu sebagai kapten. Kapten mengendali sebuah kapal. Selama 38 tahun 6 bulan saya bertugas dalam Jabatan Laut. Saya bersara. Saya bersara dalam tahun 2004 kalau tidak silap lah. Kemudian saya relax setahun. Selepas itu saya mohon join lagi dalam Jabatan Laut, dalam anda Jabatan Laut menjadi malim, iaitu pilot. Pertama kali yang bahaya bagi pilot malim, kena kita memakai speedboat. Speedboat itu kecil, kalau kena ombak, kena angin, macam-macam lah kejadiannya. Itu yang risiko yang kita, tapi kerja memang okey lah, best. Bagi saya memang best. Kapal yang saya selalu memang kapal luar negeri lah. Seperti mana-mana daripada Liverpool ada, London ada, China ada, Singapura ada. Memanglah around. Yang paling banyak sekali yang saya bawa itu kapal yang bawa kontainer daripada Fort Klang. Itu yang paling banyak. Selalu sampai sini, tanker, minyak. Koman pandu yang penting bagi kita, kapal itu longside selamat. Daripada laut, selamat longside uap. Pilot, sebelum saya kena itu, memang kita 4
sebenarnya, 4. Yang selalu aksiden. Dia dari Sibu mau pergi Tanjung Manis, aksiden. Dalam perjalanan tinggal 3. Kemudian kita 3 lah, saya dengan teman-teman saya tu 3 orang, kita jalankan tugas selama itu. Nama dia Rajak dengan ada pelet baru di Sibu. Dengan saya 3. Ya, kemudian bila saya bersara, ada lagi ganti ambil alih tempat saya budak Rajang juga. Budak Rajang pelet juga. Nah, itulah tinggal 3 lagi tu, jalan tugas. Sebab sekarang kapal Tanjung Manis tak berapa banyak apa dulu. Masa tu Tanjung Manis saya dah pagi dulu kapal sampai sehari sampai 30 buah, 40 buah penuh di Tanjung Manis. Masa tu kapal kadang seminggu sebuah, kekurangannya jauh gila bah. Kadang-kadang mau ada sidak jabatan laut, mau ada kapal nyuruh turun ngembak pelet, kami orang turun lah. Ya. Masa tu ada bot ada 5 buah bot Sri Dewi. Bot pelet lain sama bot biasa ya macam biasa aja lah, tapi bot jenis yang sama tapi kursinya lain ya, aja tempat pegang dak pelet ni ada rem ya, tempat megang ya. Bot biasa ya, rem kecil je, rendah. Bot pelet tu nak diukur untuk pelet turun lah ya. Kami ngambak bot tu untuk kami hari-hari lah, untuk rezeki kami orang lah. Saya ada kami orang, saya ada kerja lain lagi. Kami orang ada lesen ngembak bot, ada lesen. Sebelum kami kerja situ, kami orang belajar dulu. Belajar dengan toke kami lah. Belajar yang ngembak kami 2-3 hari dulu. Belajar pindah, kerja yang register kami orang di Jabatan Laut. Baru kami orang dapat ngembak sepenuhnya. Macam bot pelet, hanya ada lesen untuk register untuk ombak pelet aja. Macam bot charter tu, yang register untuk ombak passenger aja. Ya. Kami kenal dengan Haji Rashid dari kecil dah kenal dengannya. Tapi yang waktu yang kerja Jabatan Laut, yang pencen lalu masuk jadi pelet, lalu kami orang campur kerja lah. Sebelumnya jadi pelet di Serikit tu, nya jadi pelet di Sibu. Haji Rashid. Kasihnya transfer ke situ, jadi pelet di Tanjung Manis. Yang di Tanjung Manis itu tempat kapal, kata orang putih Tanjung Manis. Tapi sekarang orang putih mau dia buat namanya Tanjung Manis sebab di Tanjung Manis ya tempat mula duit, money. Tapi yang penting bagi di Tanjung Manis yang untuk sebagai orang pedagang, barang ekspor import, pakai orang di pelabuhan Tanjung Manis. Itu yang untuk menayang apa-apa barang yang makanan apalah, memang daripada Tanjung Manis. Dibawa daripada kapal besar, kapal luar negeri datang bawa kargo. Barang yang perlu seperti beras, gula, dan apa-apa lah, barang makanan dan termasuk minyak sekali, semua daripada pelabuhan Tanjung Manis. Hanya untuk rakyat Sarawak lah. Selain menjadi kenderaan utama untuk pilot sungai, bot laju juga memainkan peranan yang penting untuk membawa penumpang dari Tanjung Manis ke Sarike. Celestine bin Zain merupakan salah seorang pemandu bot laju yang berpengalaman luas membawa penumpang menyelusuri Sungai Rajang. Perkhidmatan bot laju ini masih lagi mendapat tempat
di kalangan penumpang kerana masa yang diambil untuk tiba di destinasi adalah amat singkat berbanding dengan menggunakan jalan raya. Berbekalkan pengalaman selama hampir 20 tahun, Celestine amat komited di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemandu bagi memastikan penumpangnya selamat tiba di destinasi. Perkhidmatan bot laju yang dipandu oleh Celestine ini adalah perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Yoon Soo Kyu. Saya berkecimpung dalam bidang ini lebih kurang 13 tahun sudah. Asal usul baju betanak, mula-mula kita orang jalan dari Betanak pergi Sarike. Okey, lepas itu balik pergi Betanak. Kita ikut itu air lah, air pasang surut. Sebab kita pergi sana, mau masuk sungai kena ikut air pasang baru boleh masuk. Ya, lepas Betanak jadi bot ekspres yang jalan Sarike Tanjung Manis. Kadang-kadang ada yang kerosakan, dia minta bantu. Jadi kita bantu dia jalan. Dia orang rasa macam tak dapat bertahan lah. Jadi dia punya trip kasih saya orang jalan lah. Dulu masa saya mau masuk sini, itu Sarike sebab ekspres pajak, dia orang ada persatuan. Jadi pengurus persatuan di Sarike, apabila ada bot-bot ekspres yang ada berlaku kerosakan ataupun apa, dia minta bantuan saya. Jadi saya pun bantu dia orang. Lepas bantu itulah jadi apabila ada bot yang toke itu rasa dia tidak mampu bertahan. Jadi jadual yang itu dia bagi saya jalan lah. Dia suruh saya ganti terus lah. Jadi dari situlah kita mula masuk Tanjung Manis lah. Jadi satu demi satu bot berhenti, dia orang bagi speedboat. Berhenti, bagi speedboat. Jadi sekarang laluan Sarike Tanjung Manis jadi speedboat semua lah. Ramai orang cakap sama saya, pengangkutan air tidak sesuai lagi. Tidak ada orang mau menggunakan pengangkutan air. Tapi bagi pendapat saya lah, untuk masa ini masih ada sebahagian yang masih memerlukan pengangkutan air. Kita orang buat pengangkutan air ini, kita bantu orang kampung, bantu kerajaan juga untuk kemudahan orang awam untuk pergi balik. Kadang-kadang ada juga yang tak ada wang, tak cukup. Dia orang minta lah, kita pun kalau betul-betul kita nampak dia macam susah, kita memang bagi dia free jugalah. Kadang-kadang macam budak sekolah, dia orang cakap tak ada duit, kita buat tak tahu sajalah macam itu saja. Beja perkhidmatan dia, dulu orang banyak pakai bot ekspres, sekarang bot ekspres sudah tidak ada. Orang suka pakai bot laju, sebab bot laju cepat. Dari Sarike Tanjung Manis lebih kurang setengah jam. Kalau orang pakai kereta dari Tanjung Manis pergi Sarike kurang-kurang mau 3 jam. Jadi buat masa ini lah, kalau jambatan belum siap, orang masih suka pakai bot laju lah. Nama kami Muhammad Iqbal bin Abdullah, berumur 25 tahun, berasal dari Belawai, bekerja di bengkel tayar Tanjung Manis, kedai Sun Huat. Mau pakai bot tu, mau sampai sikit, masanya ada ya banyak sikit, mau pakai darat, mesti mau bermalam kah,
mau pergi sike. Sebabnya ambil masa lama bah mau ke darat. Mau pakai bot tu. Turun pagi, petang dapat pulang lagi. Mau pakai darat. Lama sikit, mau malam pulang. Mau pulang malam takut juga. Mau stay sike, mun pakai darat. Best lagi pakai bot lah. Mau pakai bot masa ya ada jimat sikit lah. Mau pakai bot dalam 35 minit cemel lah, dalam 40 minit cemel. Mau pakai darat. Nangga upah jaya lah. Nangga upah mun kita mau laju pun takut juga. Mau slow aja lah. Mau ke darat lama sikit. Dalam Gisibu dah sejam lebih. Pergi sike lagi ambil masa dalam kira 3 jam lah. Mau pakai motor laju sikit. Beli pergi sike, banyak orang beli barang keperluan lah. Macam bahan dapur. Dak kedai pun pakai bot juga lah. Beli dak ngirim dak barang stok kedai. Ngirim pakai bot juga. Kali tu kami pergi untuk mbak wife kami bersalin lah. Melahirkan anak pertama lah. Anak first. Asa takut je lah. ada asa deba-deba lah. Sida doktor klinik Belawai nyuruh stay sikit awal bah. Sebab tu anak first. Mau pakai jalan atas pun takut juga. Takut berentak lah. Mau ambil pakai bot masa ada singkat sikit. Waktu kali ke berapa dah pola tu pola baru gig tu. Dulu batu kena tu dah pakai lah, pakai besi dah. Dulu berapa kali roboh dah kah waktu? 2 kali kah? 2 kali kah sekali kah? Ya nak waf lama yang pun lagi ada tepi nun. Nak seberang nun. Puluh ayam tahun udah kau buka kedai dengan Tanjung Manis Kami minum spesial kami main nasi goreng payak, mie goreng payak, mie sup payak, sup tulang. Yang spesial lah sabi kenawan dulu lah. Ikan tilapia, itu spesial lah sabi tu ngan Tanjung Manis ikan asam pedas. Itu spesial lah tu lebih masibu, malas ikai, suka kemanilai ABC. Kami semenjak PKP mereka berapa bulan saya dah berbuka je kami situ sebab saya ada orang nak beli. Semua orang takut nak buka kedai orang si mau makan. Lebih kurang 4 bulan kami nak nak tahun tu. Si berbuka kedai tu. Sebab pakai orang emak nak orang penyakit jadi bahaya. Semua close. Seorang pun ada orang jalan situ. Terpaksa kami close makai. Barulah buka sini tu. Lalu kami buka Isnin Jumaat je kami. Sabtu Had saya ada. Kami nak berbuka makai. Sini tu saya ada lagi. Kami buka situ pukul 7. Pulang pukul 5 dah habis kemas semua dek. Pukul 5 pulang. Lebih kurang nak ya jual lah 28 tahun dia jual kali. Kami lah mula-mula nak start situ. Mula-mula kedai tu. Lepas ya makai uap ya ada nak jual hal jual. Roboh makai. Tahu kanya roboh dekat 2 tahun baru berbuka kedai. Dan lalu saya ada orang situ. Nak lah tahan aja kakak jaga kedai situ. Saya ada orang makan. Berapa ringgit je laku. Ada roboh je dibahaya. Dalam 28 tahun ya. Ada hal juga wap dibahaya. Si berbuka kedai, si dapat si berjalan kedai.
mun siada nak yang uap motor berjalan lagi, mungkin si ada lagi harapan kami lah. Mula-mula mereka kami buka kedai tu nang saji maju lah sebab 28 tahun makai tu semua. Jadi saya ada makai darat. Kini tu makai darat lagi kurang lah situ. Saya ada banyak orang sebab orang selalu pergi belawai situ. Sedangnya makai jaraya tu nak senang hati je lah. Syukur alhamdulillah je ada jaraya macam ya maju je rasa kami. Tapi kedai kami si nak ya. Hal kedai saya ada banyak orang sebab semua pergi nak ya kampung Belawai sini semua. Situ saya ada nak ya je pakai nak ya orang. Dah ini ya tepi laut ada, beli ikan ada, tok ni ada nak makan situ aja. Si lah berapa banyak orang nak makan aja sininya. Situ saya ada nak tangga apa. Amun di Belawai banyak pakai tangga. Tapi laut ada tangga nak bagus-bagus semua. Situ ni apa? InsyaAllah rasa-rasa kami agak papan macam ya juga lah. Mungkin orang dari Sibu penuh kan nak ya makan di sini, makan situ lagi kah. Walaupun situ sunyi nak berkata kami tak mungkin tempat makan situ nyaman lagi dari sini kah. Mungkin situ lagi kah. Sebab makan udang ya, press semua. Mungkin pergi situ lagi orang. Nama masakan kami nyaman lagi dari sini kah. Dia tahu rezeki ya walaupun sunyi situ. Banyak lagi orang nak makan kah. Harapan kami macam ya aja lah. Masakan mesti lu mau bagus-bagus, nyaman-nyaman. Mesti belajar lagi. Walaupun sunyi Tanjung Manis tu. Kami masih mengharap bagi maju aja lah. Walaupun sunyi. Kalau sudah ada jabatan, saya rasa industri ini akan habislah. Tapi kecuali ada pihak dari pihak kerajaan membantu kita orang, mungkin kita buatkan macam bot penumpang sekarang, bukan kita ubah untuk jadi macam riba cruise ke apa. Dari segi pelancongan lah, mungkin kita orang masih boleh bertahan lah. Kalau tidak memang tak ada harapan lah. Macam mana kerja dapat bantu saya orang supaya bot ini tidak dibuang begitu saja, tidak dipakai lagi. Macam di Sibu kita tengok sekarang ada satu buah ekspres, dia buat untuk orang minum dalam ekspres tu. Itu pun satu idea yang bagus. Kami harap tu je lah, bot tu siapkan berhenti lah. Mau bagusnya sampai bila-bila lah. Untuk memudahkan ada nak saya nak bang, saya kereta mau pergi. At least bot ada. Tidak ada senang sikit mau pergi sini, mau pergi sikit kah, mau beli barang. Kesian je bah, nak saya si berkemampuan mau beli nak kereta semua. At least bot tu ada ringan sikit beban tidak lah, mau pergi sikit beli barang semua. Perkhidmatan bot laju yang ada di sepanjang Sungai Rajang ini harus dipelihara dan dijaga agar ia dapat dikongsikan bersama generasi masa hadapan. Perjalanan menghilir Rajang terhenti di sini. Namun, arus Rajang akan sentiasa mengalir memberi bakti kepada penduduk yang berada di laluannya. Semoga Sungai Rajang terus bertahan di dalam persaingan arus pemodenan ini untuk menjadi tatapan penyambung warisan Bumi Kenyalang yang tercinta.